Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa pada hari ini dalam sesi taklimat bagi subjek matematik tambahan. Muallimah Nur Faizah binti Abdullah selaku guru matematik tambahan bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk tahun 2021 Sekolah Menengah Al-Islah. Di sini muallimah ingin menyampaikan tentang format pentaksiran bagi sijil pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Jadi format ini telah bermula daripada tahun lepas iaitu untuk murid-murid tingkatan 4 iaitu bermulanya KSSM iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah yang mana kebanyakan isi kandungan matematik tambahan juga diubah suai daripada sebelum ini iaitu KBSM dan juga format pentaksiran bagi SPM untuk tahun 2021 juga ada perubahannya. Jadi pada hari ini muallimah ingin berkongsi dengan murid-murid semua tentang format pentaksiran yang baru. Okey, sekarang kita akan tengok format instrumen peperiksaan SPM bermula pada tahun 2021. Okey, di sini tentang jenis instrumennya adalah ujian bertulis dan instrumennya dibahagi kepada dua bahagian iaitu kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Jenis item yang akan ditanya adalah subjektif respon terhad dan juga subjektif berstruktur subjektif berstruktur. Jadi kedua-dua kertas ini iaitu kertas 1 dan kertas 2 adalah kedua-duanya adalah soalan subjektif soalan subjektif. Okey, kita tengok terlebih dahulu kertas 1 kertas 1. Kertas 1, okey, kertas 1 kita ada bahagian A dan bahagian B bahagian B dia ada dua bahagian. Bahagian A ada 12 soalan di mana murid-murid dikendaki menjawab semua soalan. Semua soalan dah ada jawab. 12 soalan ini markahnya adalah 64 markah 64 markah. So ada 12 soalan. 12 soalan 64 markah. Manakala bahagian B diberi 3 soalan. Cuma murid-murid dikendaki menjawab 2 soalan sahaja. 2 soalan sahaja. Dan markah kat sini kalau tengok markahnya adalah 16 markah 16 markah. Jadi bermaksud setiap soalan mengandungi 8 markah dan jumlah kedua-dua bahagian itu untuk kertas 1 jumlah markahnya adalah 80 markah 80 markah. Dia punya konstruk untuk soalan-soalan tersebut mengikut konstruk yang dipelajari iaitu mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta, dan masa ataupun tempoh ujian yang dijalankan untuk kertas 1 masanya adalah 2 jam 2 jam. Okey, itu adalah untuk kertas 1. Kita tengok kertas 2 pula. Okey, kertas 2 dia ada 3 bahagian iaitu kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C ada 3 bahagian. Okey, bahagian A di sini ada 7 soalan 7 soalan di mana jumlah markah adalah 50 markah dan murid-murid dikendaki menjawab semua soalan. Semua soalan 7 soalan tu dikendaki menjawab semua dan jumlahnya adalah 50 markah. Manakala bahagian B diberi 4 soalan 4 soalan diberi tapi di sini murid-murid dikendaki menjawab 3 sahaja 3 sahaja dan kalau tengok markah dia adalah 30 markah. Bermaksud satu soalan itu mengandungi 10 markah. Jadi maknanya soalan itu panjang sikitlah daripada bahagian A bahagian A tu dia soalan bahagian B ni panjang sikit sebab satu soalan tu 10 markah dan dikendaki menjawab 3 daripada 4 soalan. Okey, manakala bahagian C bahagian C ini ada 4 soalan 4 soalan.
Kalau tengok sini, murid-murid dikendaki menjawab 2 sahaja, ya, 2 sahaja. Yang mana setiap jumlah markahnya adalah 20 markah, 20 markah. Jadi bermaksud setiap soalan itu mengandungi 10 markah, 10 markah. Jadi jumlah bagi untuk kertas 2 iaitu bahagian A tadi 50, ya, 50 tambah dengan bahagian B tadi 30 ditambah lagi bahagian C 20, maka jumlah bagi kertas 2 adalah 100 markah, ya. Makanya keseluruhan untuk kedua-dua kertas ini jumlahnya adalah 80 tambah dengan 100, iaitu jumlah markah dia adalah 180 markah, ya, 180 markah. Okey, jadi konstruk yang akan diuji sama sahaja, ya, seperti konstruk dalam kertas 1, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Cuma oleh kerana di sini ada 1 markah berbanding dengan kertas 1 tadi 80 markah, masa peruntukan masa untuk kertas 2 dia lebih panjang lah, iaitu 2 jam 30 minit, 2 jam 30 minit. Okey. Dalam sama, macam matematik tingkatan 1 hingga tingkatan 3, murid-murid dibenarkan untuk menggunakan kalkulator saintifik sepanjang pentaksiran instrumen ini, ya. Okey, ini adalah isi kandungan bagi buku teks untuk tingkatan 4. Jadi muallimah di sini untuk memperkenalkan, ya, subjek matematik tambahan. Ya, jadi ini adalah buku teks bagi tingkatan 4, ya, buku teks untuk matematik tambahan tingkatan 4, dan isi kandungannya seperti yang dipaparkan di sini, ya, iaitu kita akan mempelajari bagi tajuk 1 di situ adalah tajuk fungsi, ya, bab 1 tajuk fungsi, bab 2 adalah fungsi kuadratik, ya, bab 3 adalah sistem persamaan, ya. Cuma untuk KSSM berbeza sikit daripada KBSM sebelum ini, iaitu dia melibatkan 3 pemboleh ubah, ya. Kalau KBSM untuk sistem persamaan ni 2 pemboleh ubah saja, X dan Y. Jadi untuk KSSM, matematik tambahan, dia melibatkan 3 pemboleh ubah iaitu X, Y dan Z. Ya, InsyaAllah, ya, boleh buat nanti insyaAllah. Okey. Tajuk 4 iaitu indeks, set dan logaritma, berbeza dengan KBSM, di mana untuk KBSM dia tak ada tajuk set ni, tak ada tajuk set. Tapi dia orang masih belajar, ya. Murid-murid SPM 2020 ni masih belajar indeks dan logaritma, ya. Cuma untuk tingkatan 4 KSSM ditambah, ya, satu lagi subtopik, ya, untuk bab 4 ini iaitu tajuk set, tajuk set. Okey. Okey, next bab 5 adalah janjang. Okey, kita sambung. Okey. Okey, next bab 6, bab 6 adalah hukum linear, bab 7 geometri koordinat, geometri koordinat. Kemudian bab 8 adalah vektor, vektor. Kemudian bab 9 adalah penyelesaian segitiga, dan yang terakhir iaitu bab yang ke-10 adalah nombor indeks, nombor indeks. Jadi ada 10 tajuk, ya, untuk matematik tambahan bagi murid-murid tingkatan 4, murid-murid tingkatan 4. Okey, mukadimah teruskan. Okey, kita sambung untuk melihat kepada tajuk-tajuk tingkatan 4 dan 5 dan juga bidangnya, ya. Mukadimah ingin sentuh sikit di sini, iaitu kalau kita lihat, ya, tajuk-tajuk yang mukadimah telah bentangkan tadi, ya, slide yang sebelum ni, iaitu kita ada tajuk fungsi, fungsi kuadratik, fungsi kuadratik dan seterusnya ini, ya. Kebanyakan tajuk ini semua ni tajuk yang mukadimah bulatkan ini, kebanyakan ini adalah digolongkan ataupun tergolong dalam komponen bidang pembelajaran algebra, ya. Di mana kalau murid-murid telah mempelajari, ya, daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, yang mana ada tajuk khusus kan tentang algebra, ya, tentang algebra.
Jadi itu adalah tajuk khusus algebra. Ada yang berkaitan dengan rumus algebra ya. Jadi kalau kita tengok di sini, ini tajuknya. Jadi kebanyakan tajuk ini dia ada kaitan dengan algebra. Bermaksud apa ya? Ya, maksudnya kebanyakan tajuk dalam matematik tambahan mementingkan ya asas algebra. Ya, jadi di sini Muallimah ingin nyatakan bahawa antum perlu kukuh ya, perlu kukuh tentang asas-asas algebra. Ya, algebra. Sebab kebanyakan tajuk ini berkaitan dengan algebra. Tapi contoh-contoh lain seperti geometri, koordinat dan vektor, ini adalah komponen geometri kan. Jadi dia ada komponen-komponen tertentulah bingkut tajuk ini ya, bingkut tajuk. Muallimah nak highlight sikit walaupun Muallimah tak tunjuk lagi tajuk tingkatan 5. Cuma di sini ya ada dua tajuk ni untuk tingkatan 5 nanti. Ya, dua tajuk ni iaitu tajuk apa? Pembezaan dan pengamiran ya, pembezaan dan pengamiran. Hanya dua tajuk ini sahaja ya yang mana yang tergolong dalam bidang kalkulus. Kalkulus. Yang mana yang Muallimah sebut inilah tajuk yang berkaitan dengan matematik tambahan ya. Yang mana tajuk lain tu tak adalah kita fokus matematik tambahan ya, di mana kita belajar juga tajuk-tajuk ni dalam matematik ya. Cuma kita explore lebih lagi detail dalam matematik tambahan. Tetapi tajuk pembezaan tingkatan 5 ni dan tajuk pengamiran ya, dia hanya dipelajari dalam matematik tambahan sahaja ya. Tidak ada di dalam matematik ya, tidak ada dalam matematik. Jadi memang seronok belajar tajuk ni insya-Allah ya. Okey. Kita ada juga fungsi trigonometri. Yang ni tajuk trigonometri. Yang ni pun asas pun antum dah belajar ya, antum dah belajar semasa lower form ya, lower form. Okey, next slide. Okay, ni adalah contoh soalan. Muallimah bawakan contoh soalan untuk kertas 1. Ya, kertas 1 bahagian A ya, bahagian A. Di mana bahagian A tadi kalau kita antum masih ingat dia ada 12 soalan, 12 soalan dan wajib jawab semualah, wajib jawab semua ya. Insya-Allah lah kalau kita boleh jawab, kita jawab semua. Okey, kalau kita tengok dia punya soalan dia ni, tengok persamaan kuadratik mx kuasa 2 tambah 1 tambah mx tambah m = 1 sama 0 mempunyai dua punca yang sama, cari nilai m. Okey, kat sini 3 markah. Kemudian di bawah ni diberi lengkung x tambah y tolak 4 sama 0 tidak menyilang garis lurus 2x tambah y sama p dan keadaan p adalah pemarlar. Cari jumlah nilai-nilai p, 4 markah. Okey, jadi kalau kat sini kalau kita tengok jumlah markahnya adalah 7 markah ya. Ini contohlah, contoh soalan yang berkaitan dengan contoh soalan kertas 1 bahagian A ya, bahagian A yang mana kita wajib jawab. Jadi kalau Muallimah nak highlight tadi yang mana berkaitan dengan persamaan kuadratik, nampak tak dia ada mx kuasa 2, 1 tambah 2m. Ini adalah bidang algebra ya, bidang algebra yang mana Muallimah sentuh tadi ya. Jadi bidang algebra ya adalah amat penting ya untuk memahami konsep-konsep di dalam matematik tambahan. Okay, next slide. Okay, ini adalah contoh soalan kertas 1 lagi bahagian B ya, bahagian B. Yang mana bahagian B tadi kita diberi 3 soalan kan ya, 3 soalan. Cuma kita wajib jawab 2 saja kan. 2. Jadi maksudnya dan markah dia 16 markah. Maksudnya setiap soalan itu ada 8 markah. Ni contohlah. Contoh soalan 8 markah. 8 markah. Okey. Ini contoh dia diberi rajah garis lurus AC bersilang dan paksi X dan paksi Y di titik B. Ni. Nampak tak ni? Okey, dia bagi contoh ni dengan persamaan AC. Okey, jangan bimbang insya-Allah kita akan belajar benda ni ya. Kita akan belajar. Jadi yang ni pun nampak dah ada X, Y. Tak cuma ini tajuk geometri koordinat sebab dia ada koordinat. Jadi ini adalah bidang geometri ya, bidang geometri. Okey, next. Okey, yang ni contoh kertas 2 kertas 2. Kertas 2 tadi kita ada bahagian A, B dan C ya, A, B dan C. Jadi ni di antara contoh
Yang ni soalan ni 8 markah ya. Jadi dia boleh duduk di bahagian A ataupun di bahagian B sebagai soalan pilihan. Kalau dia ada bahagian B, dia boleh pilih lah daripada 4, kita jawab 3 ya. Kita jawab 3. Okey, kemudian ini soalannya. Contoh ini adalah soalan fungsi ya. Okey. Okey, ni contoh sajalah. Okey, next. Yang ni contoh bahagian C ya. Bahagian C ini adalah tajuk penyelesaian segitiga. Jumlah markah ni tak terlindung, kita terlindung ni ya. So jumlah markah untuk bahagian C tadi berapa ya? Kita ada 4, kita pilih 2 kan. Jadi satu soalan tu 10 markah. Satu soalan 10 markah. Jadi bahagian C kita boleh pilih lah antara 4 tajuk ya. Dan ini adalah di antara tajuk yang Mukadimah sarankan pelajar jawab ya, sebab tajuk ini lebih mudah ya. Okey. Dan markahnya adalah 10 markah. Okey, itu tentang contoh-contoh soalan bagi kertas 1 dan kertas 2 bagi matematik tambahan. Okey. Jadi Mukadimah rasa itu saja yang Mukadimah nak kongsi tentang apa yang ada di dalam subjek matematik tambahan lah yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita akan pelajari dan juga instrumen peperiksaan yang bermula pada 2021. Bermaksud apa ya? Bermaksud abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 tahun ini akan menggunakan format yang baru ini. Jadi antum nak masuk tingkatan 4, maksudnya antum akan menggunakan item ini, instrumen ini untuk peperiksaan. Mukadimah akan bagi format yang terkini lah untuk peperiksaan dan juga untuk SPM 2022 lah nanti tahun depan. Okey, Mukadimah ingin berkongsi tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan matematik tambahan. Jadi apabila kita ingin memilih aliran untuk tingkatan 4 nanti, maknanya kita kena tahu di manakah minat kita. Maknanya selepas tingkatan 5 nanti, kita akan pilih bidang kerjaya yang mana untuk kita lanjutkan pelajaran kita ke IPT nanti. Mana lepas tingkatan 5, kita pilihlah kita nak pergi belajar dalam bidang apa. Tapi sebelum tu kita kenalah tahu ataupun kita telah belajari lebih awal. Maknanya kita pelajari lebih awal daripada tingkatan 4. Kita tak mau nanti dah belajar tingkatan 4, nak masuk tingkatan 5 baru kita tukar kita punya aliran. Jadi maksudnya kalau macam tu dia akan ketinggalan lah. Jadi oleh itu Mukadimah ingin berkongsi sedikit tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan matematik tambahan. Ini bidang nanti kalau tak silap Mukadimah, kaunselor pun akan berbincang ataupun akan memberi penerangan tentang IPT yang mana ataupun kursus di IPT yang mana kena ada matematik tambahan. Sebagai contoh matrikulasi contoh selepas SPM antum nak masuk matrikulasi. Jadi dia kena ada matematik tambahan. Kalau tak ambil matematik tambahan memang tak boleh masuk matrikulasi. Okey, di antara bidang-bidang yang berkaitan dengan matematik tambahan, of course yang pertama kejuruteraan. Jadi siapa yang minat bahagian kejuruteraan, nanti nak jadi engineer jurutera nanti, memang kena ambil matematik tambahan lah. Memang ada pelajar-pelajar yang mana ada segelintir pelajar. Selepas tingkatan 5 di IPT barulah dia orang nak masuk bidang kejuruteraan. Tapi sebelum tu tak ambil pun matematik tambahan. Memang boleh masuk tapi dia kena struggle. Dia kena struggle dengan lebih teruk lah. Sebab dia tak pernah ambil matematik tambahan. Tiba-tiba selepas tingkatan 5 di IPT dia nak ambil bidang kejuruteraan yang mana mementingkan matematik tambahan. Jadi oleh itu kalau antum dah decide nak ambil bidang ni, memang kena ambil subjek matematik tambahan daripada tingkatan 4 lagi. Okey. Seterusnya bidang perubatan, bidang fizik, kimia. Walaupun kimia, fizik kimia ni kebanyakannya yang berkait terus dengan matematik tambahan adalah fizik. Namun begitu ada juga dalam bidang kimia juga
penting untuk pengiraan sebagainya yang berkaitan dengan matematik tambahan. Okey, bidang astronomi, bidang astronomi, ilmu falak, arkitek yang nak buat bangunan tu. Ni maklumat share ni. Ni bangunan berkembar, KLCC kan. Ni jambatan. Ni maknanya nak buat ni bukan dia boleh buat gitu je. Dia ada jurutera bahagian bahan dia, nak buat bahan macam mana supaya dia kukuh, tahan kan. Kemudian nampak tak tinggi kan jambatan ni. Ni jambatan ni. Jambatan ni memang tinggi, tinggi sekali. Mana leko ni? Okey. Ya, tinggi ni, tinggi sangat dia punya tiang dia kan. Samalah juga dengan KLCC Tower ni, memang tinggi. So macam mana dia nak tahu bahan apa yang sesuai? Yang tu bahagian kejuruteraan bahagian bahan. Kemudian yang nak bina ni dia kena tahu tentang ukuran-ukuran tu. Itu arkitek dia lah. Kena tahulah ukuran dia macam mana supaya bangunan tu kuat, kukuh. Ni semua berkaitan dengan matematik tambahan. Kemudian bidang statistik, bidang angkasa, pilot dan lain-lain. Banyak sebenarnya bidang-bidang yang mana yang mementingkan subjek matematik tambahan. Okey, ni lagi maklumat kongsi di sini. Ni ilmu falak, ilmu falak. Macam mana dia nak ukur? Dia nak ukur perubahan-perubahan matahari ini. Jadi bila dia ukur ni mengikut yang ni memang maklumat tahu memang bidang trigonometri. Sin, cosine, tangent. Yang tu penting. Untuk melihat waktu solat. Waktu solat sebab melihat tentang peredaran matahari ni. Jadi memang kena belajarlah benda ni. Siapa yang nak mendalami ilmu falak, Mu'alimah sarankan ambil lah matematik tambahan. Okey, kalau kita tengok sini ada mean, median, mode. Ada belajar kan? Matematik tingkatan 2 ada belajar. Tingkatan 3. Jadi ini adalah statistik. Statistik. Yang mana nilai-nilai itu kita gunakan untuk kita predict ataupun kita ramalkan untuk sesuatu itu untuk akan datang. Jadi dalam matematik tambahan juga ada nilai-nilai begini dan terutama juga terutama dalam bidang dalam matematik matematik dan tidak lari juga dalam matematik tambahan. Okey. Ni apa ni? Ni gambar ni engineer lah ni yang ni bidang kejuruteraan Jadi sebenarnya luas ilmu ini apabila kita pelajari sebenarnya lebih baik bagi kita untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut kalau kita gunakan selepas kita habis belajar nanti itu lagi bermakna untuk kita Jadi bagi Mu'alimah eloklah kita pelajari pelajari ilmu-ilmu itu untuk kegunaan untuk akan datang insya-Allah. Okey, jadi ini adalah slide terakhir Mu'alimah. Ini di antara contoh-contoh gambar. Ni pelajar-pelajar matematik tambahan Mu'alimah lah. Yang ni kita buat kelas malam tak silap Mu'alimah. Jadi bersungguh-sungguh untuk mempelajari matematik sebab matematik ni dia kena buat latihan. Dia kena buat latihan. Dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Dia kena buat latihan. So bila kita buat latihan tu kita bincang, kita bincang supaya kadang-kadang ada sahabat kita tak faham, tapi ada sahabat kita yang faham. Jadi di situ kita kongsi, kita kongsi di mana kita punya terms adalah sharing is caring, sharing is caring. Jadi maknanya di situ apa yang kita dapat kita berkongsi dengan sahabat-sahabat kita. Dengan itu, ilmu yang kita dapat akan lebih bermakna dan lebih bertambah-tambah lagi dan akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya daripada hadis ini manjadda wajada, sesiapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Maka dalam konteks pembelajaran, pengajaran, konteks pembelajaran antum yang belajar, pengajaran Mu'alimah yang ajar Jadi di situ kena ada kesungguhan, kesungguhan.
Jadi sesiapa yang bersungguh-sungguh itu, insya-Allah Allah akan memberi balasan yang baik untuk dia, di mana dia akan dapat dengan apa yang dia usahakan, insya-Allah. Selain daripada kita telah berusaha, maka hendaklah kita bertawakal pada Allah dan seterusnya berdoa, ya. Itulah sebaik-baik tempat kita memohon doa, iaitu pada Allah sahaja, tempat kita memohon pertolongan supaya diberi taufik dan hidayah, di mana yang baik untuk kita, Allah akan bagi jalan yang mudah bagi kita. Jadi mukadimah mengharapkan supaya anak-anak pelajar ya dapat memilih aliran yang betul, ya, yang sesuai dengan kita untuk antum belajar di dalam tingkatan 4 nanti. Okey. Jadi mukadimah setakat itu saja penerangan bagi subjek matematik tambahan daripada Mukadimah Nur Faizah binti Abdullah. Sekian, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi insya-Allah.